Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk menunaikan tuntutan syarak. Seperti mana yang Rasulullah katakan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslimin. Dan kita di kalangan orang muslim yang mesti tidak boleh tidak mengemaskan diri kita dalam bab fardu ain, bab akidah sebelum kita bertemu dengan Allah tanpa kita mengenali dengan sebaik-baiknya. Na'udzubillah min dzalik. Buka tirai itu, tutupkan tirai itu sikit. Tarik. Simpulan tu buka, tutup. Ada simpulan tu. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita jalan dan petunjuk untuk terus menuntut ilmu, yang mana ianya merupakan satu perkara yang amat penting untuk mempermudahkan jalan-jalan menuju ke syurga. Dan kita hidup di dunia ini hanya sementara, mencari bekalan-bekalan untuk kehidupan kita di alam sana. Seperti mana yang kita tahu, umur kita tidak ada siapa yang ketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun had dan ajal itu tetap akan berlaku, terutamanya apabila kita meningkat usia demi hari demi tahun, maka ianya mengisyaratkan perjalanan kita dah makin singkat. Maka persiapan itu amat penting, persiapan yang akan menentukan kedudukan kita syurga ataupun neraka. Ya, ini di antara perkara yang menggerunkan kepada kita. Oleh kerana itu, di antara majlis ilmu merupakan majlis yang penting, yang mana Rasulullah mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, mengenal penciptanya, mengenal akidah yang mana ia merupakan asas kehidupan, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Maka insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita semua jalan ke syurga, yang mana kita dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan surah Al-Insyiqaq yang membicarakan tentang kiamat, yang mana al-insyiqaq ataupun terbelah menceritakan bagaimana langit terbelah, bagaimana bumi terbelah, bagaimana alam semesta yang kita duduk ini akan lenyap di alam semesta ini. Ini satu perkara yang menakutkan kita. Ya, di dalam keadaan yang menggerunkan ini, kita akan dibangkitkan semula, dan kebangkitan itu adalah kebangkitan mu'tamad yang wajib kita beriman, kebangkitan yang tidak ada pilihan, dipaksa kita bangkit, maka kita kena bangkit. Yang menjadi masalahnya, kebangkitan itu tidak ada kematian selepasnya. Bahkan kebangkitan itu merupakan kebangkitan untuk meletakkan kita di antara ahli syurga ataupun ahli neraka kekal abadi untuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah, jika kita dimasukkan di kalangan ahli neraka. Dan alhamdulillah jika Allah masukkan dengan rahmatnya kita ke dalam syurga. Maka pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa kiamat, ya, yang mana langit itu diarahkan, langit itu diamanahkan untuk memikul apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia pikul semuanya merupakan amanah yang Allah berikan, dan dia telah mengiktirafkan amanah itu sehingga kan Allah mengarahkan dia hancur, maka dia pun hancur. Ya, ini satu perkara yang kita dah bahaskan, bahawa langit berbicara dengan Allah, dan langit di antara makhluk yang mana dia mengikut arahan Allah. Dikatakan hancur, dia hancur. Ya, dikatakan terbelahnya langit, ya, maka dia akan terbelah. Ini arahan, ya, di antara makhluk Allah yang kita tidak akan faham melainkan kita beriman. Ini kaedah-kaedah yang paling penting dalam membicarakan persoalan-persoalan ghaib, persoalan-persoalan yang bukan dalam bidang kita ataupun bukan
pengetahuan kita, maka beriman sahaja lebih baik. Kenapa? Allah menerangkan melalui ayat-ayatnya, dan ulama-ulama di kalangan para sahabat ataupun Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan tabi'in mentafsirkannya. Maka kita beriman sahaja. Baik, dalam bab ini apabila kita lihat, ya, kita bacakan sedikit ayat Al-Quran ini supaya kita dapat menghayati ayat-ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitab dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Baik. Dalam pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang ayat-ayat ataupun yang dikaitkan dengan bagaimana langit-langit itu berbicara dengan Tuhan, dan langit-langit itu mengakui ataupun mengikut arahan-arahan Allah, supaya agar dia terbelah, maka dia pun terbelah, ya, kerana dia patut mengikut arahan Tuhannya. Ini di antara satu perkara yang kita kena imani, bahawa langit-langit berbicara, langit-langit mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita baca dalam surah Fussilat, Allah kata kepada langit dan bumi, datang kepada aku dengan sukarela ataupun terpaksa. Apa langit dan bumi katakan? Kami datang dengan sukarela. Ya, ini menunjukkan mereka makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Okey. Dan juga bumi, apabila Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan, Allah menceritakan bahawa bumi itu akan rata. Maksud rata ini ialah disebabkan gunung ganang itu menjadi hancur.
Fa idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, apabila gunung ganang itu, bumi itu dihentakkan, dia menjadi rata. Jadi menjadi rata ini dengan arti kata lain, pasak kepada bumi ini ataupun paku kepada bumi ini telah hilang. Bila paku telah hilang, maka ianya menjadikan bumi tidak stabil. Oleh kerana itu masalah pegunungan, Bukit Bakau, ianya merupakan satu masalah yang besar. Bagi mereka-mereka yang diamanahkan untuk menjaga alam sekitar, dia kena perhatikan dari sudut Bukit Bakau ini, kerana ini di antara makhluk yang Allah telah berkati mereka. Ya, Gunung Ganang ini disebutkan dalam Al-Quran, mereka ini makhluk-makhluk yang diberkati. Oleh kerana itu kita tidak boleh buat sewenang-wenang nak pergi tebang pokok-pokok di Gunung Ganang, Bukit Bakau semata-mata nak tanam durian king misalan, ya, tanpa kebenaran, tak boleh. Ya, tak boleh. Kerana apa? Dia mengganggukan kestabilan kawasan itu, ya. Kestabilan kawasan apa yang nak sebut lagi, ya, yang mana dia akan menjadi porak-peranda ataupun mungkin akan menjadi banjir atau mungkin menjadi tanah runtuh dan berbagai-bagai. Oleh kerana itu ada beberapa dalam berkaitan dengan alam sekitar ini, amanah kepada orang yang diberikan amanah kena tunai betul-betul. Kerana terutamanya Bukit Bakau ini adalah Allah telah mengisytiharkan bahawa ia diberkati. Ya. Dia telah diberkati dalam surah Fussilat yang kita baca pada pelajaran yang lepas. Okey, kita tengok. Ya. Dalam surah Fussilat, Allah katakan, okey, ayat yang ke-10, surah yang ke-41, juzuk yang ke-24, muka surat 477. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya, dia memberkatinya. Nampak tak? Ya, ayat ni jelas bahawa Allah menjaga gunung ganang ini dan diberkati. Dengan arti kata lain, gunung ganang Bukit Bakau bukan perkara yang boleh dibuat sewenang-wenang. Ya, apa-apa dia kena rujuk kepada, kalau kita ada kementerian alam sekitar, kementerian yang mana berurusan dengan Bukit Bakau, dan mereka ini kena amanah, tidak boleh menerima rasuah semata-mata untuk kepentingan peribadi. Tuan-tuan dan puan-puan, ianya merupakan amanah. Kita menyaksikan apabila amanah ini dihilangkan, keberkatan Bukit Bakau yang menyebabkan tanah runtuh, menyebabkan banjir melanda, yang menyebabkan berbagai-bagai perkara yang tidak baik berlaku. Kerana langgar arahan Allah, semata-mata kepentingan satu golongan atau disebabkan makan kewangan suap orang yang bagikan itu, maka dia sanggup menggadaikan prinsip, akhirnya akan merosakkan masyarakat, tempat dan lain-lain lagi. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi oleh kerana itu, ya, gunung ganang ini pada hari kiamat Allah akan hancurkan. Fa iza dukkatil ardu dakkan dakka. Bila bumi ini dihentakkan, ya, dengan hentakan yang kuat, akhirnya dia menjadi debu. Dengan arti kata lain ayat ini, bumi menjadi rata. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ianya merupakan satu perkara yang menggerunkan. Ya, sebelum dia merekah, sebelum dia pecah, dia menjadi rata. Kemudian Allah katakan di dalam surah Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Okey, ini mengisyaratkan gegaran-gegaran yang berlaku pada bumi bukan gegaran yang biasa. Gegaran ini adalah kerana patuh kepada arahan Allah. Pertama, bumi ini mengeluarkan apa yang terdapat di dalam perutnya. Kita duk keluarkan apa yang ada dalam perutnya, dia sudut minyak, emas, besi, apa lagi yang terdapat dalam perut bumi. Kita keluarkan. Tetapi pada hari tersebut dikeluarkan dengan secara bak kata orang muntah, ya. Muntahan yang dikeluarkan itu merupakan satu keluar yang begitu dahsyat. Yang mana kita menyaksikan dalam hadis sebelum kiamat, di antaranya emas akan keluar di sungai Furat. Kita menyaksikan juga dalam peristiwa kiamat, gegaran-gegaran akan berlaku di mana-mana, terutamanya pada hari kemunculan Dajjal, gegaran di Madinah akan berlaku sebanyak 3 kali. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kiamat bukan masalah main-mainan. Masalah yang keimanan kita kena yakin betul bahawa ianya akan berlaku. Dan bila hanya Allah yang mengetahui. Dan peristiwa kiamat ini peristiwa yang menggerunkan. Ya Rasulullah kata, apa yang kamu sediakan untuk berhadapan dengan hari kiamat? Ini satu perkara yang kita kena faham elok-elok. Persiapan tu amat penting. Bersedia untuk mendapatkan berada pada hari kiamat itu amat penting. Dan tidak ada persediaan yang lebih baik daripada menuntut ilmu, mencari ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Walaupun kiamat tidak datang, tetapi kematian akan datang. Tak ada siapa yang mengetahui di kalangan kita siapa yang mati dulu. Kadang-kadang budak kecil mati dulu. Anak muda yang lebih muda daripada kita mati dulu. Orang tua mati dah memang kena. Dah sampai ajal kebiasaannya. Ya, apatah lagi jika umurnya telah sampai 60 tahun hijrah. Maka dia dah termasuk dalam kategori orang yang akan dicabutkan nyawa. Maka tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan bahawa bila kita membicarakan kiamat, bukan masalah bicara begitu sahaja. Tetapi perbicaraan kita, apa persediaan kita untuk berhadapan dengan kematian dan hari kiamat. Itu yang paling penting. Dan sudah tentu kita mengatakan persediaan yang paling utama ialah berkaitan dengan akidah kita. Akidah yang kita anuti ini, adakah sama seperti Rasulullah menganuti akidah? Itu usul kepada kehidupan kita. Usul penentu amalan kita, diterima oleh Allah ataupun tidak. Okey? Jadi dalam ayat ini, apabila kita melihat, ya Allah mengatakan, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, ya. Maka Allah membicarakan dalam ayat ini supaya kita memahami bahawa dunia ini hanya sementara. Alam semesta ini hanya sementara. Bermula daripada kejadian alam semesta dah berjuta tahun sampai pada hari ini, seolah-olah mengisyaratkan kepada kita ajal dunia sudah hampir. Kita menunggu menjelang tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang kecil hampir semuanya telah muncul. Maka tanda-tanda kiamat yang besar sahaja yang kita nanti. Tetapi penantian ini adalah penantian yang menggerunkan. Ditakuti akidah kita akan tercabar. Ya, mungkin kita dapat bertahan, tetapi anak-anak kita belum tentu. Kerana gadget-gadget yang dimiliki pada zaman ini yang boleh menyebabkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Dajjal itu muncul di dalam gadget-gadget kita. Ya, kena pula peminat-peminat TikTok yang bersedia untuk menerima berita-berita Dajjal ini. Ya, na'udzubillah min zalik.
Amat menggerunkan. Amat menggerunkan. Apa kita nak jawab depan Allah nanti? Oleh kerana tu, bila kita berada di akhir zaman ini, percaturan itu amat penting. Ketegasan akidah pada diri kita ini amat penting. Kerana ini bukan percaturan main-mainan. Percaturan yang akan menentukan antara syurga ataupun neraka. Bagi mereka yang beriman kedudukan syurga ataupun neraka. Okay? Jadi, kita lihat ayat yang berikutnya. Apabila Allah mengatakan, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadham Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju kepada Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Okey. Dalam ayat ini di kalangan ulama tafsir mengatakan, ya, yakni sesungguhnya kamu benar-benar berusaha keras menuju Tuhanmu dan melakukan berbagai perbuatan, maka kamu akan menemuinya, yakni mendapat balasannya apakah yang baik ataupun buruk. Ya, mengisyaratkan kepada kita bahawa amalan-amalan kita ini yang kita lakukan mengikut setiap pribadi lakukan. Tetapi kita melihat kesungguhan mereka melakukan sama ada mereka memilih dunia ataupun akhirat. Mereka memilih Allah ataupun memilih selain daripada Allah. Itu bergantung kepada masing-masing. Apa yang kamu buat, Allah katakan, kamu akan bertemu dengan aku. Apa yang kamu lakukan, kesudahan kamu akan bertemu dengan aku. Oleh kerana itu, perkara ini kena ambil berat. Kena kita lihat bahawa amalan-amalan kita mesti bertepatan dengan apa yang Allah nak, supaya pertemuan kita dengan Allah pertemuan yang berbahagia. Pertemuan yang menyeronokkan. Pertemuan yang kita sendiri seronok untuk bertemu Allah. Apabila Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah bersuka bertemu dengannya. Barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka untuk bertemu dengannya. Apakah maksudnya suka dan benci untuk bertemu dengan Allah? Kita pada waktu ini, kita menyaksikan di kalangan manusia-manusia ya, yang mendakwa dirinya sebagai seorang Muslim akan mengatakan, I love Allah. Aku sayang Allah. Aku cinta Allah. Semua akan mengatakan begitu. Seperti mana mereka dendangkan ya Habibi, ya Maulana Rasulullah. Ya, cinta kepada Rasulullah. Tetapi yang menjadi isu dalam bab ini, betulkah cinta mereka itu kepada Allah dan Rasul diterima oleh Allah dan Rasul? Kita kena faham elok-elok. Berurusan dengan Allah bukan berurusan dengan manusia biasa. Berurusan dengan manusia biasa pun ada gap ataupun ada peraturan dan arahan. Macam mana kita nak bertemu dengan raja sendiri mesti ikut peraturan dan arahan. Betul? Bagaimana kita nak bertemu dengan orang-orang tertentu, YB misalnya, mesti ikut arahan, peraturan dan arahan. Bukan main redah saja. Apatah lagi kita nak bertemu dengan Allah, mesti mengikut cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu yang kita tegaskan bahawa bila kita beramal dengan amalan, maka mesti mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ianya bukan permainan. Untuk berhubung dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah, memerlukan ilmu yang tepat supaya amalan kita itu diterima oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang besar. Bila kita beriman kepada Allah, kita kena ikut seperti mana yang telah Allah tetapkan. Tapi sayang, siapa yang nak mengikutnya? Itu persoalannya. Maka mereka beramal. Dan terus beramal. Tetapi adakah amalan mereka mengikut Al-Quran dan As-Sunnah ataupun amalan mereka mengikut apa yang dikatakan akal mereka? Dan rugi. Itu di kalangan orang Islam. Orang kafir, lagilah amalan mereka itu ditolak. Kita kena belajar dan memahami apa yang Allah dan Rasul nak. Oleh kerana tu, kadang-kadang kita melakukan amalan soleh, kita menyangkakan kita dah dapat dah amalan tu. Kita dah seronok, kita lakukan puasa, solat, apa lagi yang kita lakukan.
Tuan-tuan dan perempuan, apabila Rasulullah SAW mengingatkan kita, berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat melainkan lapar dan dahaga. Dia berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga, mana pahalanya? Begitu juga dalam bab ini kita kena faham elok-elok. Berapa ramai orang yang melakukan solat tetapi di sisi Allah tidak diterima. Berapa ramai orang yang beriman tetapi iman mereka itu tidak diterima oleh Allah. Berhati-hati. Ini agama. Agama bukan main-mainan. Agama ini adalah hubungan kuat kita dengan Allah, maka kena jaga elok-elok, ya, kena ikut seperti mana Allah arahkan. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Allah mengisyaratkan, dia tidak tujukan semata-mata kepada orang mukmin. Ya, dia mengumumkan kepada semua manusia bahawa kamu melakukan kerja, kamu akan kembali kepadaku. Dengan arti kata lain, kalau kamu melakukan kebaikan, aku akan bagi kebaikan. Kalau kamu datang dengan kejahatan, maka kamu akan menerima azab daripadaku. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, pilihan di tangan kita sebenarnya. Jangan ego dengan Allah. Jangan tunjuk belagak dengan Allah. Jangan memandang remeh dosa-dosa yang kita buat berkaitan dengan Allah. Kerana apa? Kerana Allah, dia akan mengampun siapa yang dikehendakinya. Tetapi dia tidak akan mengampun siapa yang dia tidak kehendaki untuk mengampunnya. Terutamanya bagi dosa syirik. Banyak dosa-dosa yang kita anggap remeh, tetapi di sisi Allah itu besar. Ya, baik. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tailisi dari Jabir mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, qala Jibrilu ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Jibril berkata, wahai Muhammad, jalanilah kehidupan sekehendak kamu, tetapi kamu kena ingat, kerana engkau pasti akan mati. Ya, jika kalam ini diucapkan kepada orang yang terbaik, Sayyidul Anbiya, wahai Muhammad, buatlah, hiduplah kamu berapa lama kamu nak, tetapi kamu kena tahu bahawa kamu akan mati. Kemudian, cintailah sesuka hatimu. Siapa yang kamu nak cintai, kerana engkau pasti akan berpisah darinya. Ya, kita ni terikat hanya hubungan kita di dunia sahaja. Tetapi bila kita tidak ikatkan dengan akhirat, maka itulah kematian itu memisahkan kita. Namun Rasulullah SAW mengingatkan bahawa walaupun di dunia ini kita berpisah setelah mati, namun ada amalan-amalan yang akan dikait rapat yang disebutkan dalam hadis seperti ya sedekahul jariyah, ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak yang soleh. Ia merupakan aset yang besar dan berharga kepada kita yang tanpa kita sedari. Yang tanpa kita sedari, doa-doa inilah daripada anak-anak yang soleh. Walaupun kita ni dah tua, tapi kita mendoakan mak dan ayah kita, maka kita dikategorikan sebagai anak yang soleh. Bila kita doakan ibu dan ayah, tok nenek kita tu semua dapat. Ya, ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak yang soleh. Baik. Kemudian Rasulullah katakan lagi, dan cintalah sesuka hatimu kerana engkau pasti akan berpisah darinya, serta berbuatlah sekehendakmu kerana engkau pasti akan menemui balasan. Dengan arti kata lain, buat. Kita rasa kita ni bagus sangat, buat. Ya, langgar syariat, buat. Kita sangka kita tidak akan dihukum, kita akan dihukum. Buat. Apa yang kamu rasakan benda tu, kamu rasakan baik pada diri kamu di sisi Allah, tidak baik, buat. Kenapa? Allah melengahkan kamu supaya kamu bertaubat. Bukan melengahkan kamu, aku tak ada apa-apa. Ya. Fir'aun diberikan lengahan yang begitu lama, sehingga datang bayan penerangan dari Nabi Musa, maka penutupnya berada di dalam lautan. Qarun, begitu juga. Dengan kekayaan yang hebat, dengan kekayaan yang begitu dahsyat,
Diberikan lengah masanya untuk merujuk kepada Allah dan bertaubat. Dia ingkar dan akhirnya dibenamkan dengan harta-hartanya. Tiba-tiba kita yang tak ada apa-apa ni, ya, nak lengah, ya, bertaubat kepada Allah. Kita buat dosa, kita tak sangka bahawa dosa yang kita buat sama ada kecil ataupun besar, kita tak berdatang bertaubat kepada Allah. Maka buat. Tetapi kamu akan hadapi dengan satu perkara, bahawa kamu akan diazab sama ada di dunia ataupun di akhirat. Allah akan bagi, Allah akan tangguh. Baik. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan lagi, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Okay. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang beriman dengan gembira. Okey. Bismillah. Kita kaitkan dengan penyerahan kitab. Minta maaf, tolong tukar ni cawan ni. Ada gambar-gambar pula. Budak tadi buat. Ya. Tak payah suduh. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Siapa yang diserahkan kitab di tangan kanannya. Okey. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisapkan dengan hisap yang mudah. Ini di antara perjalanan yang kita pelajari, ya, pada pelajaran-pelajaran yang lepas berkaitan dengan perjalanan di mahsyar. Kehidupan kita yang menggerunkan. Apabila kita berada di mahsyar, peringkat-peringkat, di antara peringkatnya ialah waktu penyerahan kitab. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita pernah tengok graf gambar perjalanan di mahsyar, bermula daripada dibangkitkan di mahsyar, lepas tu diberikan syafaat, dan lepas tu kita akan bertemu antara dua. Siapa yang pernah tengok, ya, gambar rajah tu, dia akan menyaksikan penyerahan kitab dulu ke hisap dulu? Ya, Abu Wais, hisap dulu ke penyerahan kitab? Hisap dulu. Ya. Pasal kebiasaan kita tengok begitu kan. Bukan penyerahan kitab dulu. Entah? Tak tahu ke penyerahan kitab? Penyerahan kitab. Dah bertembung antara Abu Uwais dengan mana dulu? Ayat ni jelas menunjukkan penyerahan kitab dulu, baru hisap. Tapi tuan-tuan dan puan akan menyaksikan dalam kadang orang hantar gambar rajah tu, hisap dulu penyerahan kitab. Bercanggah dengan ayat ni. Ya, hatta dibuatkan oleh seorang tu, company mana baru ni kat PWTC kan, ada apa ni, pesta buku tu. Saya pergi tengok, dan saya tengok buku tu, ialah seperti mana yang kita pun buat buku tu. Kita tahu gambar rajah tu memang asal dia miliki gambar rajah yang begitu. Tetapi saya menyaksikan ayat Quran bercanggah dengan gambar rajah yang begitu. Lalu saya tanya, mana penulis? Penulis tak datang pula tu kan. Pasal saya nak tanya, yang mana dulu? Antara penyerahan kitab ataupun hisap? Dalam buku dia, hisap dulu, baru penyerahan kitab. Saya tunjuk dalam Al-Quran kata, penyerahan kitab dulu, baru hisap. Okey? Jadi dalam bab ini kita tak bolehlah nak taklid buta. Ya, ikutlah ustaz tu dah tulis begitu. Tak. Bagi kita, kita tidak faham begitu. Kita berhujah di atas dasar ilmu. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang diserahkan kitabnya di tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalimah saufa itu pun menjadi hujah bahawa ianya berlaku selepas penyerahan kitab, maka dia akan dihisapkan dengan hisap yang mudah. Baik. Ini di antara perkara yang menarik yang berkaitan dengan
penyerahan kitab dan hisab. Penyerahan kitab ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat, termasuk di dalam surah Al-Haqqah, di antaranya dalam surah Al-Kahfi, dan di antaranya dalam beberapa surah yang lain. Maka kita tengok di antaranya dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah juzuk yang ke-29, Allah menceritakan, juzuk 29, surah yang ke-69, ayat yang ke 19. Jumpa? Muka surat 567. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahawa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang ini berada dalam kehidupan yang diredai, dalam syurga yang tinggi, buah-buahan yang dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amalan yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Okey, ini di antara gambaran bagaimana penyerahan kitab itu di tangan kanannya. Maka itu yang menyebabkan mereka bergembira. Ya. Menyebabkan mereka gembira kerana kitab itu diserahkan tangan kanan. Apabila disebutkan bahawa kitab itu nanti dia datang mencari tuannya. Dia cari tuannya. Mana tuannya? Dan bila dia berada dengan tuannya, maka nak ambil tangan kanan ataupun tangan kiri. Mengikut keadaan. Jika kitab itu datang dari arah depan, maka dia akan ambil dengan tangan kanannya. Tetapi jika kitab itu datang dari arah belakang, maka dia akan ambil dengan tangan kirinya. Dia tak boleh nak pusing, nak tipu-tipu, nak ambil tangan kanan. Tak boleh. Kerana ini adalah sistem di sisi Allah yang begitu ajaib. Ya, begitu canggih. Okey. Dalam persoalan kitab ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita menyaksikan di dalam Al-Quran menceritakan beberapa perkara berkaitan dengan masalah kitab. Inilah masalah kita. Bila sebut kitab, kita terbayang kitab depan kita. Inilah kitab ataupun istilahnya buku. Ya, buku. Ya, buku itu dicatatkan oleh malaikat, ya, Raqibun Atid. Kita datang, dia tulis. Dia datang macam mana kita sangka tulis yang macam mana kita tulis lah dengan pen. Silap. Boleh di-erase-kan, ya, dipadamkan. Tak. Kalau kita menyangka begitu, salah kita. Oleh kerana itu persoalan-persoalan gaib, apa saya katakan? Iman. Bukan nak fikir-fikir. Tak, iman. Itu cara dia. Dan bagaimana serahkan ilmu di sisi Allah, dan di sisi kita hanya begitu pandangan kita. Tetapi di sisi Allah, kedudukan, ingat ya, bila saya bicarakan di sisi Allah, kedudukannya adalah begitu canggih dan begitu hebat yang tidak dapat difikirkan oleh akal fikiran. Okey, dalam bab kitab ini kita akan menyaksikan Allah bicarakan di dalam surah Al-Jasiyah. Di dalam surah Al-Jasiyah,
Sedikit sebanyak Allah perincikan supaya kita lihat bagaimana yang dimaksudkan kitab yang di sisi Ar-Rahman. Ya, jumpa ke surat berapa? Okey, surah Jasiyah, surah yang ke-45. Juzuk 25. Okey. Jumpa muka surat 501. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 27 kita bicarakan dulu. Walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi, dan pada hari terjadi kebangkitan akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Okey, ini berkaitan dengan rububiyah, ketuhanan Tuhan kita. Saya ulangkan bahawa ini berkaitan dengan rububiyah. Kalau kita masih lagi rububiyah ketuhanan kita tak faham, ya, bermasalah sebenarnya. Kita menganggap Allah itu hina. Kita menganggap Allah itu biasa. Ini yang menyebabkan iman kita tidak bertambah. Ini menyebabkan kekuatan iman kita menjadi kurang. Kerana kita tidak meletakkan Allah dengan sebenar-benarnya. Tetapi bila kita meletakkan Allah dengan sebenar-benarnya, bila sebut je kalimah Allah sudah bergetar jiwa kita, ya, perasaan takut tu ada, itu yang paling penting. Kerana kita meletakkan Allah dengan kalimah Rabb, sifat ketuhanan yang begitu hebat. Allah itu maha dahsyat, maha hebat, maha agung. Segala kemuncak kehebatan kebaikan adalah milik Allah. Baru kita boleh rasakan, ya, agung, rasa gahnya Allah dalam jiwa kita. Kalau tidak, kita tak akan berfungsi sebenarnya. Ayat dalam surah, ya, dalam surah Al-Anfal ayat kedua main peranan untuk menguatkan iman kita. InsyaAllah kita akan bicarakan bab itu nanti. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tidak membicarakan keyakinan kita bersungguh-sungguh terhadap Allah, maka dia, iman kita untuk berada di dalam kelas-kelas yang begini, dia akan lemah. Perjuangan kita nak mempertahankan agama, mempertahankan sunnah pun lemah. Ya, dia memerlukan keyakinan kita kepada Allah, iaitu Tuhan yang berhak disembah. Ya. Sebagaimana kita bila mengatakan di zaman dahulu raja yang mempunyai kuasa yang agung, kuasa yang mutlak, kita menganggap dia raja yang perlu ditaati. Begitu juga dalam bab ini. Ya, bila kita membicarakan kalimah Allah, bagi saya kalimah itu adalah kalimah yang agung. Bila disebutkan tauhid rububiyah, bukan sebarangan tauhid. Kerana dia meletakkan Allah kepada puncak kehebatan, keagungan, penciptaan, pentadbiran, kehidupan dan segala-galanya, menghidup dan mematikan, semua hanya milik kepada satu ni saja, Allah. Oleh kerana itu tauhid rububiyah kalau tertanam dengan betul, dia akan menjadikan tauhid uluhiyah tu bersih. Tetapi bila tauhid rububiyah ditanam ala kadar aja, ya, tauhid uluhiyah akan terganggu. Okey, baik. Dalam ayat ini kita lihat, wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya. Pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Nampak Allah istiharkan. Allah akan balas mengikut apa yang kita kerjakan. Bukan mengikut orang kerjakan, tetapi apa yang kita kerjakan. Tuan-tuan dan perempuan, jangan remeh apa yang kita lakukan. Berbahaya kalau kita memperemehkan amalan-amalan kita, kita tak hirau dengan apa yang Allah tetapkan. Kita langgar aja.
Okey. Apa Allah katakan pada hari itu yang mana kamu melihat tiap-tiap umat berlutut. Jasiyah berlutut. Tahu kan berlutut? Bukan Bluetooth. Bluetooth pula. Bluetooth. Okey, Bluetooth ni kalau seorang tu berada di depan raja ataupun waktu nak dihukum, dia dah tak boleh lari. Dia berlutut. Okey? Tunjuk je. Ha? Kena duduk atas meja, mak. Okey? Okey. Berlutut ni, dia lutut dah. Dia letak lutut ni. Ha? Tu berlutut. Okey? Lutut tu kena di atas bumi. Maka waktu tu mana boleh lari kalau dah berlutut. Ya? Maka dia bersedia untuk dipancung, dipukul, apa saja yang berlaku, dia bersedia. Okey, itu dia berlutut. Menunjukkan kita berada di mahsyar nanti berdepan dengan Allah dalam keadaan begini. Ya, dah memang tak boleh lari. Kalau kita tak boleh sujud pada makhluk, kalau berlutut itu tak ada salah. Atas dasar apa? Kalau di atas dasar menghormat, salah. Tetapi kalau di atas dasar saja nak berlutut, tak apa. Kalau ada beza kalau atas dasar hormat ataupun menyembah. Dasar hormat dalam konteks hampir menyembah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arigatou gozaimasu. Maka ianya merupakan satu kesalahan juga. Sebenarnya penghormatan berbentuk rokok, sujud tidak dibenarkan oleh syarak. Dia hanya berlaku pada syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah mengatakan apa? Kalaulah sujud itu dibenarkan, maka diarahkan isteri sujud kepada suami. Ya, mengisyaratkan betapa agungnya seorang suami dan ketaatan mutlak yang diberikan kepada suami. Hatta dengan mak ayah pun tidak diarahkan begitu. Macam tu sekali. Okey, baik. Ya. Ingat, pada suami ada syurga bagi wanita-wanita yang bernama isteri. Pada anak, ibu dan bapaknya syurga. Tak kira. Tetapi lelaki, ya, terutamanya anak lelaki, pada mak dan ayahnya ada syurga. Maka oleh kerana tu, kedudukan ini diambil kira. Ya, bagaimana kita mengagungkan seorang itu sekalipun tidak dibenarkan bersujud. Ini pergi cium kaki lah, tok guru ke apa. Yalah, ada perbahasan sedikit. Namun kita mengatakan bahawa ianya ada unsur kepada sujud. Ya, tak kena. Kemudian dahlah begitu, pergi minum air kaki lah, walaupun dengan mak kita. Ada saya tengok klip video, kononnya dia kata nak khidmat pada mak, kononnya mak dia sebagai seorang ni, dia pergi, mak dia datang basuh kaki lalu diminum air kaki ibunya. Itu namanya ghulu dalam agama. Ghulu dalam, ya, mentaati mak dan ayah. Bukan itu cara dia. Okey, ala kulli hal, kita tengok ayat ini di mana Allah mengatakan, okey, nampak ya, bahawa semua umat Jasiyah duduk dan kitab mula datang kepadanya. Kalau kita ni suka tengok Harry Potter tu, ya, burung hantu yang datang bawa benda-benda tu kan. Tetapi ni kitab tu datang mengikut amalan soleh. Orang yang betul baik, maka tangan kanan. Orang yang tak baik, tangan kiri. Maka kita lihat ya. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadap kamu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatatkan apa yang telah kamu kerjakan. Apa maksudnya? Okey, ini di antara satu perkara yang menggerunkan kepada kita kalau kita memahami penafsiran je. Apabila kitab ini menuturkan perkataan yang hak, ingat ya, yantiqu. Perkataan ini nutuk, berkata-kata. Kitab berkata-kata, selalu kitab dibaca, bukan berkata-kata. Ini yang menarik. Ya, ini yang menarik. Kalau kita menganggap kitab itu dituliskan oleh malaikat seperti mana kita tulis, silap kita. Bahkan kita menyaksikan kitab ini adalah rekod yang dirakamkan kita berada di muka bumi. Tak kira depan, belakang, ke atas, bawah, dia
merakamkan perbuatan kita. Itu yang dia menuturkan balik. Ni dia gambaran kita. Apa yang kita buat? Rupanya rekod. Kita ni direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan ditunjukkan di mahsyar, rekod yang kita buat. Start daripada umur kita balik sampai kita mati. Apabila seorang lelaki itu ditunjukkan 99 kitab, ya, rakaman yang dilakukan sepanjang hayatnya, 99 kitab, seolah-olah umur dia melebihi 100 tahun. Ya, kenapa? Usia balik tidak diterima. Usia sebelum balik. Kemudian dicatatkan, dilihat semuanya, kitab-kitab itu berbicara. Sehingga kan apa Allah katakan? Yauma tublas sarair. Pada hari dikeluarkan apa yang disembunyikan dalam hati kita. Waktu kita tengok orang tu, hati kita berdetik, berbicara sesuatu, maka dia ambil kira di sisi Allah. Dikeluarkan. Subhanallah. Orang yang melakukan niat yang baik sahaja pun dia ambil kira niat baik. Tak buat lagi niat, dah dikirakan satu pahala. Allah keluarkan. Saya teringat dalam kisah seorang perempuan, pernah kita tengok dalam video perempuan tu, dia ambil baby, kan, anak tuannya dia buat macam tu, terbalik dia buat macam tu lah kan, baby kan. Macam mana dia jaga baby? Abu Talha, entah bagi orang lain jaga ke? Ya, tak, pasal Talha sehat, gemuk. Okey. Dia ambil, dia buat macam roti canai tu, dia lepuk, lepas tu dia pusing. Nasib baiklah CCTV tu yang merakam, sehingga dibawa ke mahkamah, ditunjukkan kepada mahkamah, hakim tunjuk kepada orang tu, betulkah kamu tu? Tak boleh nak lari. Muka dia, rakaman dia, tak boleh nak kata apa-apa. Dia tak sangka ada CCTV di atas secara sembunyi. Tuan-tuan dan perempuan, agak-agak kita boleh lepas ke di mahsyar nanti? Bila ditunjukkan, betul kamu buat, kita akan mengaku betul ya Allah. Tak ada nak boleh nak elak-elak kata, ini bukan saya. Tak ada. Kerana apa? Kerana kalau kita nafikan, Allah akan buka saksi-saksi. Itu yang sakit tu. Apa dia saksi-saksi? Tangan-tangan berbicara. Nampak tak? Ingat senang hisap, susah hisap. Ya. Kitab yang berbicara. Okey. Ayat itu yang Allah sebutkan di dalam, kita masuk balik dalam sebentar. Okey, dalam surah Fussilat. Ini yang berbahaya kita sebenarnya. Kita tak perasan, keimanan kita tak berjalan di atas muka bumi bersama kita. Ya, kita beriman pada waktu kelas-kelas had tu je. Dia terhenti situ, lepas tu habis. Macamlah tadarus Quran berlaku pada bulan Ramadan. Habis Ramadan, habis. Na'udzubillah min zalik. Okey. Dalam surah Fussilat, surah yang ke-41, juzuk yang ke-24, ayat yang ke-20, muka surat 478, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tuan-tuan dan perempuan, apa Allah katakan? Ya, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka, habis tubuh badan kita hampir 100% kulit. Ya, menjadi saksi. Menjadi saksi. Ini merupakan satu perkara yang menggerunkan. Allah berikan sebagai amanah, lalu kita langgar amanah Allah. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita memakai pakaian kita atas fashion kerana Allah ataupun fashion kerana manusia. Aurat.
Kalau kita buat kerana Allah, alhamdulillah. Tetapi kalau kita buat kerana nakkan manusia tengok cantik, na'udzubillah. Terutamanya kaum wanita, satu peringatan. Kita memakai kerana Allah, mesti ikut cara Rasulullah. Yang Allah ajarkan kepada wanita-wanita berjilbab mengikut cara yang ditetapkan. Bukan main-main. Berat tu. Okey, kita menyaksikan saksi-saksi yang di depan Allah ini, di antaranya adalah kulit. Dalam ayat surah Yasin, tangan dan kaki yang menjadi saksi. Dan dalam surah yang lain begitu juga. Tetapi dalam ayat ini menceritakan kepada kita, kulit-kulit menjadi saksi. Tubuh badan kita ni semua kulit. Mana kita nak jawab? Memang tidak akan dapat jawab. Subhanallah. Okay, kita lihat ayat yang berikutnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapakah kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami pandai pula berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, bila benda-benda ini menjadi saksi, habis kita. Tak boleh nak tipu dengan Allah. Cukup kitab itu telah merakamkan perbuatan kita. Kita cuba nak menafikan, muncul saksi-saksi baru. Itu belum lagi saksi-saksi di kalangan anak-anak dan isteri kita atau suami kita. Maka oleh kerana itu, hari itu adalah hari yang menggerunkan. Yang dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Pada hari yang mana adik-beradik lari daripada antara satu sama lain. Wa ummihi wa abih, mak dan bapa lari disebabkan kerana tak mau dibabitkan kesalahan anak kepada diri mereka. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Isteri-isteri dan anak-anak pun lari. Semuanya kita lari daripada isteri-isteri dan anak-anak. Kerana apa? Tak mau dibabitkan. Oleh kerana itu, perkara ini adalah satu ketegasan. Kita tak mau dibabitkan di akhirat. Maka kita kena katakan walaupun sakit, walaupun akan dibenci. Tapi ingat, kita ada pendirian dalam bab ini. Kerana agama, kita sanggup lakukan apa saja. Kerana kita tidak mau dibabitkan dalam bab ini. Berat. Tuan-tuan dan perempuan, bukan sebarangan kita berada di muka bumi. Kerana dahlah saksi-saksi itu menjadi satu bab. Keluarga kita, anak kita, siapa lagi, mak ayah kita, adik-beradik kita menjadi saksi pula yang mengatakan kita tak betul. Mana kita nak lari? Cukup kitab yang menunjukkan kesalahan kita itu dah menggerunkan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita minta lindung. Kita minta lindung kejahatan diri kita. Kita minta lindung kepada perkara-perkara yang tidak baik dalam keluarga kita. Supaya mereka diberikan petunjuk untuk mengikut iman, mengikut Islam, mengikut sunnah. Terutamanya di akhir zaman. Ya, yang berkaitan dengan akidah juga kita minta supaya Allah bagi petunjuk mereka mengikut jalan yang betul ini. Kerana tuan-tuan dan perempuan, belum tentu kita selamat di akhirat. Hatta para ustaz pun belum tentu selamat di akhirat. Hatta para siapa pun belum tentu selamat di akhirat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah ya, cukup sampai di sini dulu. Kita bicarakan dalam bab berkaitan dengan penyerahan kitab, dan insya-Allah pada pelajaran yang akan datang kita sambung. Ya, kita sambungkan berkaitan dengan penyerahan kitab dan hisab yang menggerunkan sebenarnya. Oleh kerana itu, kita minta ya kepada Allah supaya kita dimasukkan di kalangan ya 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Kerana hisab inilah yang melambatkan masuk syurga. Sebenarnya di antaranya hisab adalah perkara yang melambatkan masuk syurga. Kerana apabila Rasulullah mengatakan ya, orang-orang fuqara al-muhajirin, orang fakir muhajirin adalah mereka orang yang pertama sekali masuk syurga.
ya, mereka masuk syurga 40 tahun sebelum orang lain masuk syurga. Lalu mereka pergi ke pintu syurga, malaikat mengatakan, kamu tidak dihisap ke? Apa yang nak dihisapkan kepada kami? Mereka berkata, kami hanya ada pakaian dan pedang untuk berjihad fi sabilillah. Itu je. Lalu mereka masuk ke dalam syurga 40 tahun sebelum orang lain masuk syurga. Ini mengisyaratkan kepada kita hisab adalah satu perkara yang na'udzubillah min zalik, ya, menakutkan. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang yang diringankan hisab ataupun dilepaskan hisab dengan izinnya, dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Boleh, sila. Berkaitan dengan antara khurafat dan syirik. Okey, sebenarnya khurafat itu adalah juzuk daripada syirik. Ya, okey, khurafat juzuk daripada syirik, kerana kepercayaan khurafat itulah di antara yang menyebabkan kita menjadi syirik. Syirik ini di antara yang berkaitan menyengutukan Tuhan, menyengutukan Allah dengan sesuatu, yakni kita menyamakan Allah sesuatu dengan Allah. Kita samakan dari sudut minta syafaat, minta berdoa, sedangkan yang layak kita berdoa hanya kepada Allah. Yang kita takut kepada yang tidak layak takut, misalnya kita percaya kepada hantu, ya, syirik. Okay? Dan kita bila ada kepercayaan begini, dia akan datang satu sistem yang dinamakan khurafat. Kita buat perkara khurafat semata-mata untuk sama ada manfaat ataupun sial, menolak sial, untuk mendapat manfaat ataupun menolak sial. Kepercayaan ini adalah satu benda yang membawa kepada syirik. Okey. Kemudian kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allahu Akbar, Allah bersifat Maha bertaubat. Okey. Pertama di antara perkara yang ulama mengatakan tentang hukum bertaubat itu wajib. Maka hendaklah kita bertaubat. Rasulullah mengatakan, la astaghfirannallaha fi kulli yaumin mi'atu marrah. Ya, setiap aku bertaubat kepada Allah pada tiap-tiap hari 100 kali. Ia termasuk zikir harian kita. Okey. Kemudian yang kedua, bila seorang itu telah azam untuk bertaubat, ya, di antara perkara yang perlu kita tahu bahawa dosa-dosa kecil dihapuskan dengan beberapa perkara amalan-amalan soleh. Itu dosa kecil. Tetapi dosa-dosa besar, ya, dia dihapuskan dengan cara bertaubat khususiah. Maksudnya kita kena istihar kepada Allah apa yang kita laku silap. Ya, dalam apa, tak kiralah kalau dosa kecil ke besar, tapi yang penting dosa besar itu kita kena bagi tahu, ya Allah, aku bertaubat dengan apa yang aku buat gini. Ya, khas untuk Allah, ya. Jangan dosa-dosa kita cerita kepada orang lain. Ya, dia tidak akan mendatangkan kebaikan kalau kita cerita kepada orang lain. Jadi bila kita istiharkan kepada Allah, kita melakukan kesalahan, kena bagi tahu Allah, kemudian kita berazam untuk meninggalkannya. Ya, dengan arti kata lain kita tinggal dan kita tidak mau balik kepadanya. Ini di antara syarat-syarat taubat yang dikatakan. Maka kita terus mengatakan astaghfirullah ataupun kita menyesal, maka itu dah kategori taubat. Nak cantikkan lagi, maka kita tunaikan solat taubat. Ya, jadi seterusnya kita hidup dengan cara yang baru, dan insya-Allah bila kita ketengahkan kepada Allah, apa Allah katakan dalam hadis qudsi, ya, hadis yang diceritakan, ya ibadi, wahai hambaku, jika kamu datang sebanyak dosa sehingga sampai ke kaki langit sekalipun, kamu datang bertaubat kepadaku, mohon keampunan kepadaku, aku akan ampun kamu, aku tak peduli. Allahu Akbar. Satu kalimah yang agung yang Allah berikan kepada kita, ya, menjadi penyejuk hati bagi mereka yang ingin bertaubat. Ya, nah. Kalau dia bertaubat, biasanya, okey, kalau seorang tu bertaubat, memang dia kena ikutlah amalan soleh seterusnya. Yang ini diikuti amalan-amalan yang baik. Mengikut amalan-amalan, terutamanya amalan jika dia tersilap. Ya, kesalahan taubat dia apa dia? Dia pernah melakukan yang tak baik. Maka
ialah dia jadikan seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar, ataupun orang yang tengoklah keadaan, bentuk-bentuk yang paling penting kalau dia bertambah baik, amalan baik dia, itu di antara sifat-sifat orang yang diterima taubat. Itu dia. Wallahu alam. Ya, tapi yang paling penting jangan tinggal amalan soleh jika kita berdosa sekalipun tersilap. Kenapa? Allah mengingatkan kepada kita bahawa amalan soleh itu akan menghapuskan kesalahan kita. Wallahu a'lam. Perbentangan apa tu serah kitab, penyerahan kitab. Dia bentang tu, adakah dia, kalau ikutkan bila diserah kitab maka dibentangkan, diceritakan amalan-amalan. Penyerahan kitab itu nak menceritakan. Kan dalam hadis tu apabila dikatakan kepada lelaki itu dibentangkan sejauh mata memandang, menunjukkan penyerahan kitab itu adalah perbentangan amalan-amalan kita. Lalu ditanya, baru ditanya, adakah salah? Yakni dihisapkanlah. Kod malaikat tersilap tulis ke? Okey, dalam hadis mengatakan, dikatakan kepadanya, adakah malaikat yang kami wakilkan salah menulis? Nampak? Ya, jadi dia mula di soal jawab, yakni dihisapkan. Lepas tu barulah dibawa kepada mizan. Bila dikatakan tak ada, semuanya betul apa yang dikatakan, yang tertulis ataupun yang terdapat dalam kitab. Maka dikatakan, adakah kamu rasa boleh melepasi ataupun boleh selamat? Dikata, aku takkan selamat. Lalu apa dikatakan? Masih lagi ada ruang, kerana apa? Pada hari ini Allah tidak menzalimkan sesiapa pun. Maka didatangkan mizan dan didatangkan kalimah la ilaha illallah. Okey? Boleh nampak? Pasal apa? Dalam hadis mengatakan dibentangkan hisap itu, kitab itu, lalu dihisapkan padanya. Dah terima. Ya, dah terima dan dilihat kepada kedudukannya, dia termasuk orang yang beriman. Ya, kitab masing-masing diterima. Okey, ini di antara perkara wallahu a'lam ilmu di sisi Allah, ya, antara amalan soleh kita dengan amalan yang tidak soleh. Ya, hisab tu amalan yang berat, amalan yang soleh dengan amalan yang tidak soleh. Maka berat yang mana satu hanya Allah yang mengetahui. Tapi saya ingatkan, disebabkan hadis yang dibacakan tadi berkaitan dengan seorang lelaki yang dibentangkan 99 kitab tu agak menarik. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, masalah syirik, berhati-hati. Kenapa ulama mengatakan dalam hadis ini yang disebutkan hadis bitaqah, kad, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, apabila dibawa kepada mizan, amalan jahat dia tu diletakkan, ya, berat timbangannya. Ya, dacing, tahu kan dacing? Bukan kempen BN, tapi dacing seperti dalam gambar BN tu, ya, dia menjadi berat. Lalu dikatakan kepadanya, kamu masih ada kebaikan pada hari ini, tidak akan dizalimi. Lalu dibawakan kalimah la ilaha illallah, diletakkan, maka terus dosa-dosa dia terangkat. Ya, agak menarik. Di sinilah qaul ulama mengatakan bahawa kalimah la ilaha illallah yang bersih, tidak ada unsur syirik, dia akan menyelamatkan walaupun dia memiliki dosa-dosa, berbagai-bagai dosa di akhirat kelak. Ya, oleh kerana itu dalam bab ini hanya Allah yang mengetahui kepada siapa yang dia nak ampuni. Tetapi ingat, bila seorang itu bersih akidah dia, bersih tauhid dia, dia di kalangan, di kategori orang yang berpeluang untuk diselamatkan. Okay? Dan di sini saya merasa satu keagungan Allah sebagai Rabb yang dikatakan Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Keampunan dia siapa pun tak boleh fikir begitu sekali. Dosa punya banyak, tiba-tiba boleh ampun. Subhanallah, kita sorry, ya, dosa banyak, pergilah kamu, kan? Tapi Allah tidak begitu. Ya, kita masuk syurga disebabkan
rahmat Allah. Tetapi kalau kita sendiri tak ikut arahan Allah, tak buat amalan soleh, agak-agak boleh dapat rahmat Allah tak? Ya, itu satu persoalannya. Ya, Allah akan memilih hamba-hambanya yang terpilih dengan rahmatnya. Ya, oleh kerana itu kita ambil kira dalam bab amalan soleh. Okey? Ha. Okey, kita ulangkan balik berkaitan dengan persoalan-persoalan itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, Allah nak hukumkan apa ke tidak, tetapi dalam prosedur seseorang itu jika berdosa maka dia akan dihukum. Ya, jika berdosa maka dia akan dihukum, maka hukuman adalah neraka mengikut amalan-amalan masing-masing. Okey, itu ikut prosedur. Tetapi ikut di sisi Ar-Rahman, dengan sifat yang maha penyayang, dia akan mengampuni siapa-siapa yang dikehendaki, itu urusan dia. Okay. Tapi kalau ikut prosedur, kalau bersalah maka akan dimasukkan di dalam neraka atau disusahkan untuk perjalanan mahsyar. Okay. Kalau mizan berat apa? Dosa ke pahala? Kalau dosa kebaikan, dia termasuk di kalangan, nanti kita akan sampai tafsir pelajaran yang akan datang, orang yang dipermudahkan. Jadi kaedah dia, siapa yang dipermudahkan dikategorikan ahli syurga. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang diberikan syurga. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.